Pertama, perasmian penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-14. Susunan mesyuarat. Perkara pertama, membaca doa. Dipersilakan Yang Berhormat Adun Lengging. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dibuka mesyuarat Dewan Undangan Negeri dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat kehormatan. Ya Allah, yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas raja dan ahli-ahli Dewan Negeri bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa, aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi penduduk Negeri Sembilan ini. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Negeri, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, terutama bagi negeri ini serta rakyat sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan. Taufik-Mu dipohonkan menyuluh memandukan. Pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri ini serta penduduk-penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenankan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perkara kedua, perutusan Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Haji Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berhormat ahli-ahli mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Ahli-ahli yang berhormat ketua-ketua jabatan yang dijemput, iaitu Ketua Polis Negeri Sembilan, Pengarah Kesihatan Negeri dan Pengarah Majlis Keselamatan Negeri Negeri Sembilan. Selamat datang ke persidangan pertama perasmian penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sembilan yang ke-14. Persidangan ini bagi mematuhi kehendak Fasal 1 Perkara 56 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 dan Peraturan 4 Perintah 2 Peraturan-peraturan dan perintah-perintah tetap Dewan Undangan Negeri. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, menjunjung titah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan kira penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita serta pematuhan kepada atas peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, iaitu langkah-langkah dalam kawasan tempatan dan jangkitan 2020 dan undang-undang yang berkaitan dengannya. Maka persidangan kali ini akan berlangsung selama satu hari saja, khusus untuk perasmian penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sembilan yang ke-14. Di samping itu juga, pihak Rusetia Persidangan telah
melaksanakan langkah pencegahan seperti penjarakan sosial 1 meter tempat duduk ahli-ahli yang berhormat, disinfeksi bangunan Dewan Undangan Negeri dan penyediaan had sanitizer serta deklarasi bebas COVID-19 bagi mencegah penularan COVID-19. Tiada jemputan kepada ketua-ketua jabatan yang lain. Seperti lazimnya kita menjemput dan serta pelibatan media dan para petugas adalah dalam bilangan yang terhad. Namun demikian, persidangan ini masih boleh diikuti secara langsung melalui media massa, media sosial, iaitu di akaun Facebook Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Titah Perasmian Baginda Tuanku juga akan disiarkan secara langsung melalui radio negeri FM frekuensi 92.6 MHz. Sebentar lagi kita akan mendengar titah perasmian bagi penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebelum saya memulakan persidangan, seperti lazimnya ingin saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat supaya mematuhi peraturan-peraturan dan perintah-perintah tetap Dewan di sepanjang persidangan kita kali ini. Dan saya mohon kerjasama supaya perjalanan persidangan ini dapat berjalan baik dan lancar. Selamat bersidang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ketiga, mengesahkan peringatan mesyuarat. Mengesahkan peringatan mesyuarat kali ketiga Belanjawan penggal kedua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-14 yang telah diadakan pada 22, 25, 26 dan 27 November 2019. Ahli-ahli berhormat sekalian, peringatan mesyuarat kali ketiga Belanjawan penggal kedua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan pada yang ke-14 yang telah diadakan pada 22, 25, 26 dan 27 November telah pun diedarkan salinannya. Oleh itu, ada apa-apa teguran, sekiranya tiada, diharapkan seorang ahli mencadangkan dan seorang ahli menyokong supaya disahkan. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon izin mencadangkan supaya peringatan mesyuarat tersebut disahkan. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya bangun menyokong cadangan tersebut. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju peringatan mesyuarat ini disahkan, sila angkat tangan. Yang tidak bersetuju, berkecuali ada. Okay, kita terima. Sabar. Perkara keempat, titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebentar lagi Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan akan menyampaikan titah baginda dalam Dewan yang mulia ini. Dan sekarang Dewan ditangguhkan sebentar untuk keberkatan tiba ke bawah duli tuanku.
Ketibaan Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin. Ketibaan Yang Teramat Mulia Undang Luak Rembau. Ketibaan Yang Teramat Mulia Undang Luak Johor.
Ketibaan Yang Teramat Mulia Undang Luak Jelebu. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.
menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ampun Tuanku, patut memohon perkenan ke bawah Duli Tuanku untuk melafazkan titah kepada sidang hadirin dalam Dewan Yang Mulia ini. Mohon perkenan Tuanku. Pesan itu. Loh, kok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Dewan dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana beta dikurniakan kesihatan untuk berangkat ke istiadat pembukaan resmi persidangan pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri ke-14. Beta bersyukur atas kehadiran orang kaya beta dan Tunku Besar Tampin serta semua yang hadir. Beta juga mengharapkan semua yang ada dalam Dewan pada pagi ini turut merasai nikmat kesihatan. Sepanjang bersemayam di takhta kerajaan, beta berasa amat sukacita dengan pelbagai kejayaan dan pembangunan yang dikecapi rakyat. Ini tercapai hasil perancangan hala dan hala tuju yang dilaksanakan oleh kerajaan beta, yang mana kini di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun telah memulakan beberapa inisiatif baru dan penambahbaikan dalam jentera pentadbiran kerajaan. Oleh itu, besarlah harapan beta agar kecemerlangan ini diteruskan supaya matlamat menjadi negeri maju menjelang 2045 akan tercapai. Sebagaimana kita semua sedia maklum, seluruh dunia pada ketika ini sedang berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19 yang amat memberi kesan kepada manusia. Pandemik ini menjejaskan hampir ke semua sektor ekonomi dunia dan Malaysia serta Negeri Sembilan turut menerima impak negatif tersebut. Dalam situasi ini, tindakan proaktif telah diambil oleh kerajaan beta dengan menyediakan peruntukan berjumlah 18.74 juta ringgit ke dalam akaun amanah bencana negeri bagi membiayai pelbagai program bantuan kepada rakyat dan barisan hadapan. Antara bantuan yang telah dan sedang disalurkan adalah bantuan makanan asas kepada seramai 39,995 orang ketua isi rumah, bantuan tunai RM300 secara one-off kepada seramai 10,000 orang penjaja, peniaga atau peniaga kecil berdaftar di seluruh kawasan pihak berkuasa tempatan, dan bantuan tunai 300 kepada 3,333 orang pemandu teksi berdaftar, e-hailing Grab dan pemandu kereta sewa. Selain itu, kerajaan negeri juga turut menyumbang sebanyak RM500 kepada setiap keluarga pesakit
yang dikesan positif COVID-19. Bagi meringankan lagi beban rakyat, kerajaan negeri mengecualikan bayaran sewa rumah PPR kepada seramai 4,740 orang penyewa untuk bulan Mac dan April 2020 yang akan menyebabkan kehilangan hasil negeri sebanyak 1.24 juta. Bagi membantu menjamin kesinambungan rantaian bekalan makanan di Negeri Sembilan, sebanyak RM100,000 telah disumbangkan kepada Fama untuk terus menjalankan aktiviti pemudah cara antara usahawan tani dengan pengguna. Bagi membantu kontraktor kecil bumi putera, kerajaan negeri telah meluluskan sebanyak 1,108 projek penyelenggaraan jalan di bawah akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri MARIS yang melibatkan peruntukan sebanyak RM269.44 juta. Selain daripada projek MARIS, berita dimaklumkan bahawa sebanyak RM5 juta peruntukan pakej rangsangan ekonomi telah diluluskan bagi melaksanakan sebanyak 65 projek pembangunan. Adalah diharapkan melalui peruntukan projek pembangunan ini akan dapat membantu lebih ramai kontraktor kecil, terutamanya kontraktor bumi putera, di samping membantu perniagaan lain dalam rantaian sektor pembinaan seperti hardware, kuari dan pasir. Bagi menghargai pejabat awam, Kerajaan Beta telah mengumumkan bantuan khas kewangan tahun 2020 kepada semua anggota perkhidmatan awam Jabatan Negeri dan semua kaki tangan pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun negeri dengan kadar RM1,000 seorang. Pembayaran berjumlah RM6.4 juta ini akan dibuat pada 8 hari bulan Mei ini. Beta berharap agar pemberian ini dapat meringankan beban kewangan penjawat awam dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ahli-ahli Dewan sekalian, kita kini berada dalam fasa terakhir pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-11 dan akan memasuki Rancangan Malaysia ke-12 yang menumpukan kepada kemakmuran negara serta negeri secara inklusif, adil dan saksama. Adalah menjadi tanggungjawab setiap individu dan organisasi untuk menghayati peranan yang boleh dimainkan dan seterusnya turut serta menggambling tenaga merealisasikan hasrat ini. Penglibatan semua peringkat dan lapisan masyarakat secara mufakat amatlah penting bagi memastikan agenda perancangan secara holistik dapat dilaksanakan dengan tiada golongan yang tercicir dan terpinggir. Kita semua maklum situasi ekonomi negara pada masa ini turut terkesan akibat daripada tekanan luaran berikutan perang perdagangan dan ketidaktentuan ekonomi di peringkat global, khususnya akibat penularan wabak COVID-19. Di peringkat negeri, keadaan yang sama juga berlaku dan Beta disembah maklum bahawa secara umumnya pertumbuhan ekonomi mencatatkan perkembangan sederhana di mana sektor pembuatan dan perkhidmatan merupakan dua sektor utama penjumbang keluaran dalam negeri kasar KDNK negeri sebelum ini. Beta yakin kerajaan negeri telah mempunyai perancangan dan pelan tindakan yang mencakupi seluruh sektor ekonomi bagi memastikan prestasi ini terus dipertingkatkan. Usaha berterusan juga giat dijalankan
khususnya melalui sesi engagement bersama pelabur luar maupun pelabur dalaman. Hasil daripada pelaburan ini telah berjaya menyediakan peluang pekerjaan dan juga peluang perniagaan kepada penduduk negeri ini. Oleh itu, Beta berharap agar dasar pintu terbuka kepada para pelabur diteruskan dengan memperkemaskan lagi insentif, tawaran kemudahan dan prasarana yang lengkap untuk menarik lebih ramai pelabur ke Negeri Sembilan. Tahniah diucapkan kepada Kerajaan Beta kerana berjaya memperoleh kutipan hasil sebanyak RM556 juta pada tahun 2019. Kutipan hasil ini merupakan nilai kutipan tertinggi dalam sejarah pentadbiran negeri ini dan melepasi sasaran yang dibajetkan, iaitu RM430 juta. Ini membuktikan bahawa hasrat kerajaan negeri semasa melaksanakan belanjawan tahun 2019 bertemakan memperkayakan hasil, memakmurkan kekayaan telah berjaya merealisasikan. Beta berharap pencapaian yang cemerlang ini akan diteruskan bagi tahun 2020 dengan jangkaan hasil kerajaan negeri sebanyak RM457 juta berdasarkan belanjawan yang telah disediakan. Ahli-ahli kerajaan sekalian, Kerajaan Beta amat prihatin dengan keperluan rakyat dan telah menunjukkan komitmen mereka dengan adanya beberapa inisiatif dan insentif yang telah dibentangkan semasa pembentangan Belanjawan Negeri Sembilan tahun 2020 pada tahun lepas. Melalui Belanjawan Berimbang 2020, sebanyak RM450 juta bagi tujuan mengurus telah disediakan oleh kerajaan negeri. Pelbagai inisiatif dan insentif telah diatur untuk semua peringkat rakyat, baik untuk anak kecil melalui galakan penumbuhan pusat asuhan atau tadika, hinggalah kepada bantuan peralatan kesihatan untuk pesakit yang kurang berkemampuan. Pada masa yang sama, bantuan kewangan sebanyak RM3 juta yang telah diperuntukkan untuk anak-anak di sekolah tahfiz swasta, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah swasta telah terus di samping perluasan peruntukan kepada bantuan penyelenggaraan kemudahan sekolah di seluruh Negeri Sembilan. Golongan wanita dan belia selaku tunjang pembangunan negara dan negeri juga sentiasa menjadi keutamaan kerajaan untuk terus dibimbing dan disantuni. Ini jelas terbukti apabila sebanyak RM1.5 juta disediakan untuk program Powerhouse Wanita Gemilang dan sebanyak RM1 juta untuk bantuan ibu tunggal yang diberikan secara one-off. Manakala sebanyak RM100,000 telah diperuntukkan bagi mengisi tabung belia harapan yang disediakan untuk program pembangunan dan latihan belia. Oleh itu, segala perancangan yang baik ini hendaklah dilaksanakan dan mencapai objektif kepada golongan penerima yang disasarkan. Di samping peruntukan secara langsung kepada rakyat melalui tema Belanjawan 2020, melestari ekonomi, mensejahtera rakyat, kerajaan negeri komited untuk meneruskan agenda pembangunan bagi merapatkan jurang pembangunan di antara wilayah di negeri ini dan terus kekal kompetitif dalam semua sektor pertumbuhan ekonomi, sama ada perindustrian, pertanian, pelancongan atau perkhidmatan. Oleh itu, peruntukan pembangunan
sebanyak 101.2 juta ringgit yang dibentangkan semasa belanjawan yang lalu hendaklah segera dilaksanakan. Ahli-ahli Dewan sekalian, segala bentuk perancangan dan pelaksanaan dasar seharusnya direalisasikan dengan penuh tanggungjawab, amanah dan berintegriti. Dalam hal ini, ahli-ahli Dewan bersama pasukan penjawat awam dari semua jabatan dan agensi harus berusaha dengan lebih kreatif dan inovatif, khususnya melalui penggunaan aplikasi teknologi terkini dalam perkhidmatan dan tadbir urus di negeri ini. Pada tahun 2019, beberapa inisiatif baru telah diperkenalkan, antaranya sistem e-docket, sistem e-strata, alat pengukur tanah elektromagnetik dan pembayaran hasil secara elektronik. Semua pihak hendaklah sentiasa mengambil peluang atas kepesatan pembangunan teknologi hari ini agar dapat menjadikan perkhidmatan kepada rakyat dan negeri lebih efisien. Jika dilihat kepada prestasi pembangunan yang lalu, Negeri Sembilan terus mencatatkan peningkatan yang membanggakan. Sewajarnya usaha pembangunan bandar di Negeri Sembilan dipergiatkan lagi selari dengan agenda perbandaran baru atau New Urban Agenda. Agenda ini merangkumi 5 teras strategik yang akan mencorakkan hala tuju pembangunan dan kesejahteraan bandar dalam tempoh 20 tahun akan datang, iaitu kemakmuran bandar, social inklusif, kelestarian persekitaran, urus tadbir dan pembangunan spesial atau ruang. 5 teras ini akan menjadi visi ke arah mencapai pembangunan perbandaran mampan. Dalam konteks ini, setinggi penghargaan beta ucapkan kepada semua atas pengisytiharan Seremban sebagai bandaraya yang pertama di negeri ini. Kejayaan ini perlu diperluaskan ke daerah-daerah lain supaya seluruh rakyat dapat menikmati limpahan pembangunan dan peningkatan taraf hidup. Pada masa yang sama, kelestarian alam semula jadi yang terdapat di negeri ini perlu dipelihara dan dikekalkan. Sumber biodiversity perlu diteroka dan dibangunkan tanpa menjejaskan persekitaran dan keasliannya. Lokasi yang telah dikenal pasti seperti Taman Negeri Kenaboi di Jelebu dan hutan simpan boleh dijadikan lokasi tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Dalam kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan yang berkualiti akan meningkatkan industri pelancongan dan meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan penduduk setempat. Ahli-ahli Dewan sekalian, dalam usaha memerangi penularan wabak COVID-19, beta berasa bangga dan amat menghargai komitmen serta dedikasi yang ditunjukkan oleh semua petugas barisan hadapan serta mereka yang membantu di belakang tabir. Beta juga kagum dengan komitmen yang ditunjukkan oleh rakyat apabila ramai yang menjadi sukarelawan dengan memberikan bantuan melalui pelbagai cara. Sesungguhnya peristiwa ini merupakan satu sejarah dan kita telah membuktikan bahawa kita mampu bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Beta menyuruh agar semangat ini terus diamalkan masyarakat walaupun ancaman wabak COVID-19 telah tiada nanti. Beta turut menyuruh semua pihak bermuhasabah diri dan melihat semua peranan dan amanah yang telah dipertanggungjawabkan supaya matlamat untuk memberi kesejahteraan
kepada rakyat dan seterusnya menjadi negeri maju terlaksana. Kesefahaman dan kerjasama antara satu sama lain akan dapat memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Adalah menjadi tanggungjawab ahli-ahli Dewan untuk sentiasa mengutamakan pembangunan masyarakat dan negeri dengan sama-sama menyumbang tenaga dan idea, kerana inilah kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Sesungguhnya, rakyat sentiasa memerhati dan menilai apa saja tindakan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Oleh yang demikian, berbahas dan berhujahlah secara rasional dan intelektual atas perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan dan manfaat bersama. Pastikan sebarang tindakan atau keputusan yang diambil adalah berteraskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bukan kepentingan untuk diri sendiri. Akhir titah, beta mengingatkan ahli Dewan yang mulia ini agar sentiasa menghayati, melindungi, memelihara dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Peraturan tetap Dewan juga hendaklah sentiasa dipatuhi semasa berhujah dan sepanjang persidangan berlangsung. Berpeganglah kepada prinsip mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta kemakmuran negeri dalam setiap hujah yang disampaikan. Berkhidmatlah dengan ikhlas demi negeri yang kita kasihi agar beroleh kejayaan seperti yang diimpikan. Beta dan Tunku Ampuan Besar sentiasa berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada seluruh rakyat beta untuk terus dilimpahi kemakmuran yang berkekalan. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan pembukaan persidangan pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri ke-14. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku, ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebentar lagi saya akan menangguhkan Dewan. Sebelum saya menangguhkan persidangan kali ini, saya ingin memaklumkan bahawa perbahasan titah ucapan diraja akan dibawa dalam persidangan yang akan datang. Saya juga dengan ini menetapkan bahawa semua pertanyaan yang telah diberitahu akan dijawab oleh pihak kerajaan tertaluk kepada Peraturan 14 dan semua pertanyaan-pertanyaan lisan akan dijawab secara bertulis selaras dengan Peraturan 15. Sisa Dewan akan memaklumkan perkara ini melalui notis pemberitahuan yang akan diadakan kemudian. Saya juga mengambil kesempatan ini merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah betul-betul lumus menyempurnakan persidangan kita pada kali ini. Dengan ini, saya menangguhkan persidangan Dewan kali ini ke satu tarikh yang akan diberitahu kelak.
Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Keberangkatan Yang Teramat Mulia Undang yang 4 serta Yang Mulia Tunku Besar Tampin meninggalkan Dewan.